Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami dari kumpulan 8 akan membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk Kembangkan Satu Huraian melalui pembentangan yang berdasarkan sumber-sumber sejarah Korea, China dan Jepun dengan membandingkan kedudukan Korea dalam sejarah China dengan kedudukannya dalam sejarah Jepun sebelum pertengahan kurun ke-19. Kami terdiri daripada 4 orang iaitu Siti Zainab binti Khalid dengan nombor matrik 146689, seterusnya Siti Khalijah binti Ahmad dengan nombor matrik 151352, seterusnya Parimala anak perempuan Madrasakan dengan nombor matrik 151198 dan saya sendiri Isyafiqah binti Muhammad Niazam dengan nombor matrik 150531. Sejarah Korea adalah sebuah tamadun panjang yang mempunyai susu galus sejarah yang sangat menarik. Sejarah bangsa Korea memiliki seni budaya unik berlatarkan tradisi pensejarahannya yang berumur hampir 5,000 tahun. Begitu juga dengan sistem nilai dan adat istiadatnya yang cukup tradisional. Berdasarkan sumber perbacaan, sejarah Korea berkembang melalui zaman Batu Lama, Batu Baru, zaman Perunggu dan zaman Besi, berlandaskan tempat pemukiman di sekitar semenanjung Korea dan Manchuria. Pengaruh luar dalam pembentukan tamadun Korea dapat dilihat daripada pelbagai campuran budaya serantau, khususnya dari China. Asimilasi keagungan dan kebudayaan China memberi kesan kepada pembentukan tamadun baru di Korea. Penjajahan Jepun ke atas Korea selama 35 tahun turut menyebabkan pengaruh Jepun ini mengalir sama ke dalam negara dan masyarakat Korea semenjak kemasukan Jepun pada tahun 1910 hinggalah tahun 1945. Justru itu, dapatlah difahami bahawa pensejarahan Korea mempunyai perkaitan dan pertalian erat dengan negara China dan Jepun berasaskan aneka warnanya yang tersendiri. Oleh itu, sebuah huraian secara umum akan dikembangkan melalui pembentangan ini dengan membuat perbandingan antara kedudukan Korea dalam sejarah China dengan kedudukan Korea dalam sejarah Jepun sebelum pertengahan kurun ke-19. Perbandingan ini akan melihat kepada aspek-aspek tertentu seperti warisan budaya, keagamaan atau kepercayaan iaitu Buddhisme dan Konfusianisme, pengaruh penaklukan dan pengaruh hubungan luar, sama ada jalinan hubungan diplomatik, urusan perdagangan mahupun melalui peperangan. Pernyataan tesis bagi kumpulan kami ialah sebelum pertengahan kurun ke-19, Korea telah memiliki kedudukannya yang tersendiri dalam sejarah China dan Jepun yang telah merangkumi pelbagai aspek seperti aspek warisan budaya, hubungan dengan negara-negara luar, penaklukan dan juga aspek keagamaannya yang tersendiri. Malah, kedudukan Korea daripada aspek-aspek inilah yang telah membawa Korea kepada sebuah peradaban dan pembaharuan yang baharu serta lebih jelas dalam sejarah China dan Jepun. Oleh itu, kita akan mempelajari mengenai kedudukan Korea dalam sejarah China dan Jepun. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Tan dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya, Siti Khalijah binti Ahmad bernombor matrik 151352 akan menerangkan pendahuluan dan menyambung pembentangan dengan menerangkan perbandingan Korea dalam sejarah China dengan Korea dalam sejarah Jepun dari segi aspek warisan budaya. Kedudukan Korea dalam sejarah China dapat dilihat dari aspek warisan budaya. Unsur warisan budaya ini telah mempengaruhi masyarakat tempatan di Korea. Kemasukan unsur ini semasa era penjajahan dinasti Han ke atas wilayah Chosun sejak abad yang ketiga. Terdapat beberapa ciri-ciri yang menunjukkan kewujudan pengaruh warisan budaya China terhadap Korea. Ciri pertama dapat dilihat dalam perkembangan ekonomi pertanian yang berlaku di Korea. Perkembangan ini bermula dengan pengenalan pertanian padi sebagai aktiviti utama masyarakat awal di Bandar Berkubu. Pertanian padi merupakan kebudayaan yang dibawa masuk dari China. Perkembangan ini juga merupakan kesan penyerapan kebudayaan besi dari Siberia ke China yang kemudiannya tersebar ke semenanjung Korea.
Kebudayaan besi ini menghasilkan beberapa teknik pertanian seperti penggunaan cangkul dan sabit. Ciri seterusnya dapat dilihat melalui penggunaan gelaran yang dipakai oleh ketua puak untuk melambangkan konsep raja. Misalnya pemerintah Ko Chosun, Wiman Chosun dan Puyo menggunakan gelaran ini mengikut tradisi Cina yang dianggap negara yang kuat dan besar. Selain itu, penggunaan alat penyepit dan pinggan mangkuk Cina seperti chodu telah dibawa masuk ke dalam budaya masyarakat elit Korea. Begitu juga dengan adat membongkok, sehingga tetamu turut diwajibkan melakukan adat ini. Aspek kesenian turut berkembang dengan penemuan patung-patung dan arca seni yang diperbuat dari tanah liat dan tulang. Beberapa corak tembikar seperti corak binatang, geometri dan garisan selari banyak menyerupai ciri-ciri masyarakat di Asia umumnya turut ditemui. Pengaliran budaya dan tamadun yang ketara dari China mewujudkan sebuah kepercayaan bahawa hubungan antara masyarakat prasejarah ataupun penghijrahan dari kawasan ini ke semenanjung Korea sudah ada sejak lama. Kedudukan Korea dalam sejarah Jepun dari aspek warisan budaya turut berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan penyebarluasan kesenian tiga kerajaan di Jepun. Kebudayaan tiga kerajaan ini telah mempengaruhi perkembangan kebudayaan kuno Jepun. Sebagai contoh, Damjin dari kerajaan Koguryo mengajar ilmu dan lukisan. Beliau dikenali sebagai pelukis yang menggambar lukisan dinding emas di Candi Horyuji yang sehingga ke hari ini menjadi kebanggaan masyarakat di Jepun. Selain itu, lukisan dinding di perkuburan Takamatsu turut mencerminkan hubungan baik antara Koguryo dengan Jepun di masa silam. Di samping itu, warisan budaya Korea dapat dilihat melalui penyebarluasan kesenian Chosun di Jepun. Antara sebab penyebaran ini terjadi ialah kerana penculikan yang dilakukan oleh Jepun terhadap kerajaan Chosun. Kira-kira 100,000 orang kerajaan Chosun yang dicolek dan terpaksa menjadi tenaga pengajar secara paksa kepada masyarakat Jepun. Mereka mengajar ilmu dan teknologi, metafizik dan ilmu lain. Buku-buku bernilai tinggi seperti Daejang-yong dari Chosun turut dibawa masuk ke Jepun kerana terdapatnya permintaan. Buku dan balut cetak turut dirompak semasa Weiran, yakni Perang Jepun. Begitu juga ahli pembuatan balut cetak turut dicolek serta. Hal ini akhirnya mengembangkan kebudayaan pencetakan buku di Jepun. Ahli keramik Chosun yang dicolek oleh Jepun turut menyebabkan aktifnya perkembangan teknologi pembuatan keramik di Jepun ketika itu. Begitu juga lukisan, patung Buddha maupun loceng dari Chosun mempengaruhi secara nyata dalam kebudayaan Jepun. Hubungan yang telah pulih antara kerajaan Silla dan Jepun turut memperlihatkan perkembangan kebudayaan Hakuho Jepun yang berkembang atas dukungan penuh kebudayaan Silla. Misalnya, projek pembangunan patung Buddha raksasa di Jepun yang dilakukan oleh pemimpin Kyoki dan Kunina Kanamuraji Kimimaro. Jelaslah dilihat bahawa aspek warisan budaya Korea dalam sejarah Cina dan Jepun dibentuk mengikut acuan yang seakan sama namun masih terdapat perbezaannya. Warisan budaya Cina yang menunjukkan ketahanan luas dan kuat sehingga pengaruhnya terpaksa diterima oleh Korea kerana memandang tinggi dengan kesebercukupan orang Cina. Hal inilah yang menyebabkan proses pencinaan menjadi pesat sehingga bilangan penganut dalam kalangan bilangan penganut bukan Cina. Hal ini terbukti dengan penyataan oleh Li Qi yang mengatakan pada kurun ketiga Masihi orang bukan Cina Qiang berjumlah kira-kira 5 juta orang di Shenxi dan Kansu, manakala di Shantung dan Chihli terdapat berpuluh-puluh ribu
berpuluh-puluh ribu lagi serta beribu-ribu orang Korea. Namun disebabkan mereka rapat dengan orang Cina, mereka akhirnya hilang jati diri sendiri. Memetik pernyataannya, mereka mengambil bulat-bulat kumpulan kami yakni Cina termasuk penggunaan satu suku kata bagi nama keluarga serta perkahwinan campur yang berleluasa setelah berakhirnya kurun kelima. Dari segi kesukuan kaum, hampir-hampir tiada perbezaan langsung di antara orang Tunggu iaitu kumpulan bukan Cina dengan kumpulan kami. Jadi aspek warisan budaya Korea dalam sejarah Jepun jika dilihat turut mempunyai pertalian dengan sejarah Cina kerana memandang Cina sebagai model sebuah tamadun yang tinggi. Maka terbentuklah dua warisan yang dimiliki Jepun iaitu warisan primitif Jepun kuno dan tamadun Cina. Meskipun demikian, dapat dilihat perbezaan aspek kebudayaan Jepun dari kesenian, seni pahat dan seni bina yang mempunyai ciri berbeza dengan corak asal Cina. Penjajahan ke atas Korea turut mempengaruhi aspek pengaliran budaya antara kedua-dua buah negara ini. Terima kasih kepada rakan pembentang. Baiklah, seterusnya saya, Syafiqah binti Muhammad Yazam, bernombor matrik 150531 akan meneruskan pembentangan. Mari kita lihat ke bahagian yang seterusnya iaitu kedudukan Korea dalam sejarah Cina dan Jepun dari aspek penaklukan. Pada zaman Ko-Choson atau Choson lama, terdapat beberapa kerajaan di bawahnya seperti Tanggun, Kija, Qin dan Samhan, Wiman, Puyo, Mahan dan Pyonhan. Pada zaman Ko-Choson sangat hebat seiring dengan China. Namun begitu, China mempunyai dua puak yang sering bergaduh iaitu Puak Yen dan Puak Chow. Tindakan mereka ini berlarutan sehingga menyerang kawasan bandar berkubu Ko-Choson. Dalam hal ini, Puak Chen menewaskan Puak Yen sehingga menyebabkan orang Gasar mula berhijrah ke Korea untuk perlindungan. Ko-Choson menjadi lemah dan akhirnya dikuasai oleh dinasti Han Cina. Hal ini menyebabkan berlakunya penghijrahan rakyat Cina ke Korea, termasuklah wilayah Wiman yang akhirnya menjadi komander tentera di sana. Di sana, beliau menaiki tahta dan mengasaskan kerajaan Wiman Choson. Kerajaan Wiman Choson berjaya menakluk wilayah di utara, selatan dan timur, termasuklah kawasan Imdon dan Chinbon. China sekali lagi melakukan perluasan kuasa dan menubuhkan kawasan taklukan China. Antaranya adalah Lolang, Chenfen, Lintun dan Swantu. Lolang adalah taklukan China yang paling penting dan produktif. Chenfen, Lintun dan Swantu tidak produktif kerana kurang perhatian dari pemerintah China. Mari kita fokus kepada 3 kerajaan iaitu Kerajaan Goguryeo, Baekje dan Silla. Kerajaan Goguryeo juga telah menewaskan kawasan takluknya. Antaranya, Kerajaan Joseon telah menawan Lolang, Liaotong dan kawasan utara Korea. Dalam masa yang sama, Kerajaan Yen juga sedang melakukan perluasan kuasa. Akhirnya, Kerajaan Yen menakluk Goguryeo. Goguryeo perlu membayar ufti kepada Kerajaan Yen. Semasa pemerintahan Raja Gwanggaeto pula, beliau telah meluaskan jajahan Goguryeo dan menyerang Baekje, Silla dan menawan Liaotong. Hal ini menunjukkan berlakunya perluasan kuasa dari Sungai Han sehingga ke selatan Manchuria. Kerajaan Baekje. Kerajaan Baekje muncul kerana pemerintahnya Raja Kunchogo membunuh pemerintah Goguryeo. Raja Kunchogo berjaya menakluk wilayah Gyeonggi, Chunghong dan Chola. Baekje juga menyerang Silla dengan bantuan Jepun pada tahun 369 Masihi. Kerajaan Silla. Silla merupakan kerajaan selatan di Korea tetapi mempunyai hubungan dengan kerajaan Han di China. Pada masa ini, Silla meluaskan jajahannya ke kerajaan persekutuan di timur Sungai Naktong, menyerang Baekje dan Goguryeo. Seterusnya adalah
Penyatuan Semenanjung Korea. Tentera Silla berada di bawah pimpinan Jeneral Kim Yoo-shin berjaya menakluk Pek-che dan Goguryeo. Silla telah menyatukan Pek-che dan Goguryeo. Silla juga telah menawan Tang dan menghalau orang Cina dari Semenanjung Korea. Tindakan ini berlaku berikutan Silla yang tidak berpuas hati dengan Tang kerana Tang telah membina jajahan takluknya sendiri di Pek-che dan Goguryeo. Baiklah, slide seterusnya akan memberi fokus kepada kedudukan Korea dalam sejarah Jepun. Kedudukan Korea pada zaman Jepun mempunyai zaman 3 kerajaan iaitu Goguryeo, Pek-che dan Silla. Semasa kerajaan Goguryeo menghadapi persaingan sengit dengan Yen, Jepun telah bertindak menawan kawasan Pyongan. Jepun juga ingin meluaskan tanah jajahannya di semenanjung utara Korea. Semasa pimpinan Raja Kwanggeto, beliau telah meluaskan jajahan ke Jepun. Beliau bertindak menyerang orang Wa Jepun yang menyerang Silla. Kerajaan Pek-che. Kerajaan Pek-che berada di bawah pimpinan Raja Kuncheng-go, telah meluaskan tanah jajahan ke Jepun dan memindahkan ibu kotanya ke Iksan moden. Kerajaan Silla. Kerajaan Silla pada masa ini menghadapi serangan yang sengit dari orang Jepun. Hal ini demikian kerana Silla perlu membayar ufti kepada Jepun sehingga Jepun menggelarnya sebagai anjing Jepun. Silla berasa marah dengan penghinaan itu dan bertindak menyerang Jepun serta menghalau Jepun dari wilayahnya. Silla juga bertindak menyekat orang Wa Jepun menggunakan kerajaan Kaya. Kerajaan Kaya merupakan sebuah kerajaan kecil di hilir Sungai Naktung. Terima kasih rakan pembentang. Saya Parima Alam Purba Diasakan bernama matrik 151198. Sekarang saya akan terangkan kedudukan Korea dalam sejarah Cina dan Jepun dari aspek hubungan luar. Kedudukan Korea dalam sejarah Cina dan Jepun dari aspek hubungan luar dapat dilihat semasa kerajaan Go-Joseon. Semasa kerajaan Go-Joseon, perdagangan antarabangsa antara Cina dengan Go-Joseon dijalin berdasarkan bukti penemuan duit Cina iaitu Yan di Korea. Dengan ini boleh dikatakan bahawa terdapat hubungan luar dengan Go-Joseon dari aspek perdagangan antarabangsa. Seterusnya, semasa pemerintahan Puyo pula, Puyo menjalin hubungan dengan negara Cina untuk mendapatkan perlindungan. Cina dianggap sebagai sahabat yang berpotensi dalam persaingannya menentang Goguryeo dan Papua Nama di utara semenanjung Korea. Maka hubungan persahabatan dimulakan dengan menghantar utusan yang pertama ke China pada tahun 49 Masehi. Terdapat juga perkahwinan antara Puyo dan kerabatan untuk mempereratkan hubungan itu. Puyo dikatakan telah menghantar bantuan makanan kepada tentera Cina yang sedang menyerang Goguryeo pada tahun 244 Masehi. Hubungan baik Puyo dan Cina tidak kekal lama. Konflik antara Puyo dengan orang Cina di Manchuria tidak dapat dielakkan. Puyo semakin lemah apabila rajanya Goguryeo membunuh diri dan akhirnya telah menyerang kepada orang Goguryeo pada tahun 370 Masehi. Selain itu, hubungan luar Korea dengan China dan Jepun dapat dilihat semasa pemerintahan negeri Qing dan Samhan. Negeri Qing ialah kerajaan yang wujud di selatan Korea di sepanjang Sungai Han. Negeri Qing telah mencari hubungan dengan menghantar utusan ke kerajaan Han di negeri China. Hubungan itu telah memberi manfaat kepada kerajaan Qing untuk menyerap budaya dan pengaruh daripada negara China. Disebabkan Wima Chosun telah mendominasi perdagangan antarabangsa di kawasan ini, pada masa itu, harapan negeri Qing iaitu memula perdagangan telah musnah kerana kekuatan Wima Chosun. Semasa kerajaan Korea pula, pesaing utama ialah China iaitu Sui dan Tang serta puak-puak kawasan tersebut. Maka tumpukan ketenteraan. China pandang rendah terhadap Goguryeo. Wang Mang gelar Agyo iaitu sebagai kaum yang rendah. Manakala anaknya Raja Changso memperbaiki hubungan dengan China dengan menghantar wakil ke Qing Timur dan Liu Song di selatan China.
Semasa pemerintah Sila Bersatu, hubungan Sila Bersatu dengan China berjalan dengan aman. China ingin mempertahankan Korea sebagai negara contoh, dengan itu China tidak mengganggu Korea sejak abad ke-7. Korea menjalankan perdagangan dengan pengembara Jepun di pesisiran Sungai Kuning. Antara perdagangan yang dijalankan ialah mengekspor sutera, kuda, ginseng, bulu dan kertas. Selain itu, semasa pemerintahan Korea pula, hubungan dengan China lebih aman kerana pada masa itu China mempunyai zaman kucar-kacir. Pertukaran hubungan dengan Jepun juga dijalinkan. Antara abad ke-9 dan ke-12, kerajaan Korea dan Jepun tidak menjalinkan hubungan diplomatik, tetapi pembubaran peraturan di Jepun mendorong kemunculan kesatria di pelbagai wilayah, terutamanya di bahagian barat, dan pegawai daimyo Jepun yang mengharapkan aktiviti perdagangan dengan Korea. Pahlawan Jepun tidak sabar-sabar untuk mendapatkan barangan ekonomi daripada Korea, terutamanya daijayong, buku dan seramik yang boleh menggunakan sebagai peralatan teh. Pada penghujung Empayar Korea pula, ekspedisi bersama Korea dan Yuan ke Jepun memburukkan hubungan antara Korea dan Jepun. Walau bagaimanapun, dalam tempoh yang sama, ia membawa kepada kejatuhan Empayar Korea. Lalu Jepun sering melancarkan pencabulan terhadap Korea, menyebabkan kerugian besar ke atas Korea. Pakvi pada zaman Raja Chang, Korea berjaya memusnahkan Pulau Jepun di Tsushima dan sarang London. Di samping itu, kita akan lihat hubungan luar pada zaman tiga kerajaan. Konflik yang berlaku antara tiga pihak Goguryeo, Pakcik dan Silla adalah atas kepentingan politik kuasa dan peluasan jajahan yang bermula pada abad ke-4 hingga ke-7. Apabila Silla mula untuk menyekat kemarahan Silla, Pakcik kemudian menjalin menunjukkan kuasanya. Pakcik telah berbaik-baik dengan Goguryeo, hubungan dengan Jepun. Maka Goguryeo pula membuat hubungan dengan orang Turki untuk mengalahkan Silla. Dalam aspek hubungan luar, Korea lebih tertumpu kepada China yang berada dalam keadaan kucar-kacir pada masa itu. Di China berlaku pergolakan 5 negara berbarian dan 16 negeri serta konflik dinasti-dinasti di utara dan selatan sehingga zaman penyatuan Tang. Konflik Korea dan China merupakan tema yang dominan. Hubungan luar pada zaman tiga kerajaan lebih berbangna kepada negara China disebabkan oleh 5 perkara. Yang pertama ialah usaha perluasan penaklukan dan serangan terhadap China dan serangan balas, proses penyatuan semula semenanjung Korea. Yang ketiga, anggapan konflik dengan orang China iaitu dinasti Ang Sui Tang sebagai perluasan kuasa. Yang keempat, adaptasi budaya China. Yang kelima, persahabatan antara Goguryeo dengan Pakcik dan Pakcik dengan Jepun menyebabkan Silla perlu berbaik-baik dengan China. Semasa pemerintah Silla Bersatu, hubungan Silla Bersatu dengan China berjalan dengan aman. China ingin mempertahankan Korea sebagai negara contoh, dengan itu China tidak mengganggu Korea sejak abad ke-7. Korea menjalankan perdagangan dengan pengembara Jepun di pesisiran Sungai Kuning. Antara perdagangan yang dijalankan ialah mengekspor sutera, kuda, ginseng, bulu dan kertas. Selain itu, semasa pemerintahan Korea pula, hubungan dengan China lebih aman kerana pada masa itu China mempunyai zaman kucar-kacir. Pertukaran hubungan dengan Jepun juga dijalinkan. Antara abad ke-9 dan ke-12, kerajaan Korea dan Jepun tidak menjalinkan hubungan diplomatik, tetapi pembubaran peraturan di Jepun mendorong kemunculan kesatria di pelbagai wilayah, terutamanya di bahagian barat, dan pegawai daimyo Jepun yang mengharapkan aktiviti perdagangan dengan Korea. Pahlawan Jepun tidak sabar-sabar untuk mendapatkan barangan ekonomi daripada Korea, terutamanya daijayong, buku dan seramik yang boleh menggunakan sebagai peralatan teh. Pada penghujung Empayar Korea pula, ekspedisi bersama Korea dan Yuan ke Jepun memburukkan hubungan antara Korea dan Jepun. Walau bagaimanapun, dalam tempoh yang sama, ia membawa kepada kejatuhan Empayar Korea. Lalu Jepun sering melancarkan pencabulan terhadap Korea, menyebabkan kerugian besar ke atas Korea.
Pakwi pada zaman Raja Chang, Korea berjaya memusnahkan Pulau Jepun di Tsushima dan Sarang Lanun. Ayat sekali, semasa pemerintahan Joseon, hubungan luar antara China dan Jepun dengan Korea dapat dilihat apabila kerajaan Joseon berusaha untuk mengekalkan keamanan di negara China melalui dasar Proming dan kejiranan. Di samping itu, Joseon cuba menyebarkan rial Korea melalui dasar Malaya ke utara. Matlamat utama dasar Proming adalah untuk melindungi status kedua-dua negara dan hak mutlak raja untuk meneruskan pembangunan ekonomi dan budaya. Atas sebab ini, kerajaan Joseon kerap mengantar utusan ke kerajaan Ming. Melalui pengantaran delegasi silang ini, kedua-dua kerajaan bertujuan untuk pertukaran budaya dan perdagangan. Sementara itu, kerajaan Joseon menjalankan dasar Act kedua terhadap suku netizen secara eksplisit dan halus. Jika mana-mana orang netizen mencari suaka politik di Joseon, kerajaan Joseon memberikan mereka kedudukan dan tanah tertentu dan membuka pos perdagangan di garisan sempadan dengan kuat netizen untuk membolehkan pertukaran barang. Dengan Jepun pula, kerajaan Joseon menjalinkan hubungan dengan mengekspor ginseng, beras serta kain dan mengimpor perak, perunggu dan lada. Itu sahaja daripada pembentangan saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya Siti Zainab binti Khalid dengan nombor matrik 146689 akan meneruskan kepada bahagian saya iaitu melalui aspek keagamaan, iaitu kedudukan Korea dalam sejarah China dan Jepun dalam aspek keagamaan. Kedudukan Korea dalam sejarah China dan Jepun dari aspek keagamaan boleh dilihat sebagai sebuah respon positif yang memberikan keuntungan kepada kedua-dua buah negara dalam usaha menyebarkan agama dan budaya, serta membawa sebuah peradaban baru kepada Jepun. Korea dikatakan mengamalkan ajaran agama Buddhism yang dibawa oleh China, iaitu sebuah agama yang berpegang kepada kepercayaan kepada Tuhan dan konsep kelahiran semula. Pengaruh agama Buddhism mula dibawa masuk dan disebarkan pada 4 Masihi dan menjadi agama rasmi Korea pada 371 Masihi. Agama Buddhism diperkenalkan di Korea oleh rahib-rahib Cina dan juga pelajar Korea yang telah menuntut di luar serta telah mempelajari teks klasik Confucianism Cina. Dikatakan Korea telah menerima ajaran agama Confucianism lebih awal berbanding Buddhism. Namun, agama Buddhism telah menjadi agama rasmi kerana telah diterima oleh sebahagian besar masyarakat Korea. Agama Confucianism adalah sebuah agama yang berlandaskan kepada ajaran moral yang mementingkan hubungan di antara manusia dan mengandungi pelbagai unsur-unsur agama serta memuja Tuhan Konfusi atau Chonjing Simyong. Penyebaran agama Buddha di Korea dikatakan bermula apabila Raja Somsurim mula memeluk agama Buddha dan telah mewujudkan sebuah akademik Konfusi negara dalam usaha menyebarkan agama Buddha di seluruh Korea. Selain itu, bukti lain kewujudan penganut agama Buddha di Korea ialah melalui pembinaan kuil Todaiji di Nara semasa zaman pemerintahan Baekje. Selain itu, bukti lain yang turut membuktikan bahawa Korea menganut agama Buddha ialah melalui penemuan Tripitaka Korena yang merupakan sebuah kitab agama Buddha yang diukir pada 80,000 blok kayu yang disimpan dan dijumpai di kuil Haenesa, Gyeongsangnam-do, Korea Selatan. Negara China sendiri turut menyatakan bahawa Korea mampu dan berupaya menjadi penghubung yang kuat kepada penyebaran agama Buddhism di Jepun disebabkan Korea telah terlebih dahulu menerima penyebaran agama Buddha dan kebudayaan China berbanding Jepun. China juga telah menjadikan Korea sebagai medan transisi pengaruh Buddha China sebelum ke Jepun. Contohnya, penggunaan lonceng gangsa bagi tujuan keagamaan telah dibawa masuk ke Jepun melalui Korea dan turut dikatakan bahawa penyebaran agama Buddha ke Jepun melalui wilayah Pakcye Korea. Korea banyak menerima resapan budaya dan agama Cina iaitu melalui penyebaran agama Confucianism dan Buddhism. Para pelajar dari Korea turut dihantar pergi ke China untuk mempelajari ajaran Confucianism. Hasilnya, Korea telah dipertanggungjawabkan dalam memperkenalkan agama Buddha kepada Jepun yang pada awalnya menganuti agama Shinto. Penyebaran agama Buddha oleh Korea telah disambut baik oleh
dinasti Sui 581 Masihi sehingga 618 Masihi serta dinasti Tang 618 Masihi sehingga 907 Masihi. Yang terakhir, kedudukan Korea dalam sejarah China dan Jepun dalam aspek keagamaan ialah telah dikatakan semasa kerajaan Silla bersatu 668 hingga 930 Masihi, Korea telah memperlihatkan pengaruh agama Buddha dalam kebanyakan karya seni ukir di Korea dan ditambah dengan berlakunya penggerakan keluar masuk rahib Cina ke Korea dengan kerap. Manakala selain itu, perkembangan agama Konfusianisme pula boleh dilihat melalui sarjana kerajaan Silla bersatu yang terkenal seperti Choi Chi-wo yang pernah ke China dan bekerja di Istana Cina. Berdasarkan pembelajaran dan pemerhatian mereka sepanjang di China telah membolehkan mereka untuk menyebarkan ajaran dan fahaman agama Konfusianisme iaitu yang telah mereka pelajari kepada penduduk setempat di Korea. Selain itu, dikatakan juga bahawa pemerintahan zaman Silla bersatu merupakan zaman kegemilangan pengaruh agama Buddhisme berdasarkan seni Buddha yang paling berkualiti telah diciptakan pada zaman ini, seperti penubuhan kuil-kuil, pagoda, arca dan juga menara Gentam. Pembinaan kuil-kuil ini berkonsep dan berasaskan kepada kehidupan agama. Antara kuil yang terpenting yang telah dibina iaitu kuil Bulguk di Jeonju, kuil Tongdo dan kuil Ahain. Kuil Tongdo ialah sebuah kuil yang menyimpan relik Sakyamuni dalam stupa yang telah dibina dalam bentuk pagoda. Manakala kuil lain ialah sebuah kuil yang memiliki perpustakaan dan mengandungi serta menyimpan teks-teks suci agama Buddha ketika itu di Korea. Kesimpulannya, hubungan dan pengaruh yang berlaku tidak merubah tamadun sedia ada, malah ia hanya mempengaruhi beberapa aspek tertentu sahaja. Interaksi China dan Jepun mencapai tahap kemuncak dengan kemasukan agama Buddha yang mendapat sokongan dari pemerintah Jepun. Pertelikahan antara Jepun dan China ke atas Korea telah membawa proses asimilasi akibat daripada pengaruh dan hubungan yang wujud melalui Korea, terutamanya banyak menerima budaya Cina dan diserap ke dalam budaya Jepun. Malah penguasaan ke atas Korea juga adalah semata-mata untuk kepentingan negara masing-masing. Itu sahaja daripada pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.